Kadang-kadang ada orang tak ada kopi dia tak boleh ni, macam tak hidup. Waalaikumsalam. Orang yang sentiasa ada ni, Cik Razak kita. Ada orang kadang-kadang tak pagi tu tak kena kopi je, dia punya hidup ni tak lengkap. Kalau saya tu kurang sikit lah. Saya ni memang kurang minum yang manis, so saya tak heran sangat lah. Cuma memang ramai kawan-kawan saya memang jenis yang kadang-kadang ada sanggup beli Nescafe tu yang bertintin tu. Kalau masa zaman study tu memang dia beli paket-paket ataupun berkata-kata tin dia beli, letak dalam dia orang punya bilik. Cakap apa hebat dia orang ni, spend duit untuk ni je, minuman saja. So alang-alang kita nak sentiasa minum benda tu, better lah kita minum dengan dapat kebaikan. So barulah macam 2 in 1. Tak adalah kita minum kosong je, betul tak? Dapat energi untuk tenaga satu hari je. Ni kita dapat extra. So sekejap ni kita akan tengoklah kenapa, apa bagusnya kita punya kopi Gabah ni. Okay, cecah 10 je kita terus start. Sambil-sambil kita sembang-sembang, start slow-slow. So macam mana semua hari ni, sihat? Dah pukul 12 ni, dah ada yang nak start masak tengah hari ke? Ke masih relax-relax lagi? Masih ada baru habis berkebun? So tajuk kopi ni simple je. Dia kena dengan semua orang, semua lapisan masyarakat menggunakannya. Daripada kanak-kanak tu mungkinlah kurang sikit sebab kita tak pun nak galakkan dia orang. Daripada remaja sampailah umur yang 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas semua masih minum. So produk ni sangat-sangat kita panggil high demand lah. Okey, dah start 10. Seperti saya janji. Waalaikumsalam. Toki Abang Suhaimi kita, apa khabar? Okey, so saya startkan lah secara official. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So terima kasih pada yang sudi bersama saya waktu tengah hari ni. So hari ni kita cerita pasal produk kopi yang memang selama ni kalau kita tengok dekat dunia ni, kopi ni adalah antara salah satu benda yang sangat-sangat laris dijual. Yang satu fakta yang menarik. Waalaikumsalam Puan Norman. Satu fakta menarik, ini ikut kajian, dapatan kajian tahun 2010, production kopi tu sendiri mencecah dekat 8.1 juta tan untuk satu dunia. Ni satu dunia So 8.1 juta tan satu dunia dapat hasilkan kopi. So daripada 8.1 juta tan tu, dekat 500 bilion cawan kopi yang kita boleh hasilkan dalam setahun. So nampak tak betapa banyaknya demand kopi ni dekat satu dunia. Tak kisahlah apa jenis kopi yang diorang ambil selama ni, tapi memang ikutkan figure ni tahun 2010. Saya tak jumpa yang latest punya latest punya ni lah, figure ataupun satu angka yang macam 2020 ke 2019 tak jumpa. Yang ni 2010 yang paling latest saya dapat jumpa. So 2010 pun dekat 500 bilion cawan kopi yang dihasilkan, yang kita gunakan setiap hari. So bayangkan kalau dalam 500 bilion tu, orang Malaysia ni berapa juta? 20 juta lebih, hampir 30 juta lah kan. So dalam 30 juta orang ni, berapa ramai yang sentiasa minum kopi? Orang minum kopi bukannya setakat satu cawan, 2 cawan, mungkin lebih. Ada orang minum hari-hari, setiap masa. Rasa letih je, ada lesu je, dia akan ambil dia akan minum. So that's why kopi ni sangat-sangat panggil lah keras lah. Okay, and kalau kat pasaran macam-macam jenis kopi, daripada tak kisah daripada, kalau yang biasanya kita dengar daripada Arabica, macam kalau kita punya Robusta, tak pun yang macam yang lain mungkin daripada hazelnut lah, green coffee lah, macam-macam jenis lagi lah. Tapi kalau ikutkan dalam keluarga kopi ni ada dekat hampir 100 ke 120 jenis kopi yang wujud dekat dunia ni. Okey, tapi yang jadi macam benda yang laris ataupun benda yang memang commercialize adalah Arabica dengan Robusta. Dan kebiasaannya Robusta ni memang sangat-sangat terkenal digunakan dalam 3-in-1 punya 3-in-1 punya kopi lah.
Kalau cuba check, memang kebanyakan dia orang guna Robusta. Dia tu lebih dia orang cakap lebih sesuai lah untuk buat apa nama tu 3-in-1 coffee. So memang kopi ni memang kalau kat Malaysia pun kita pun ada hasilkan kopi jenis Robusta juga. Kebiasaannya kalau kopi jenis Robusta ni dia dihasilkan dekat negara-negara yang macam Afrika, Ethiopia, Vietnam, Indonesia, Malaysia pun ada. Kalau macam Arabica ni lebih kepada Amerika Latin, bahagian Arab-Arab pun ada, bahagian macam Asia pun ada juga, tapi sikit-sikit lah. Cuma yang biasa daripada Brazil, Amerika Latin dia banyak lah. Okay, itu daripada itu beza origin dia, kat mana dia orang ni dihasilkan. Lebih kurang sama je. Kadang-kadang ada je negara yang menghasilkan dua-dua Arabica dengan Robusta. Setiap tempat yang dia orang harvest ataupun orang ambil dia punya, kita panggil kopi tu, dia orang punya ingredient caffeine dengan macam ingredient antioksidan yang lain semua berbeza-beza dia punya dosage dia tu. So kita tengoklah mana dia datang kita punya kopi tu sendiri. So basically dia lebih kurang je, dia tak jauh beza. Mungkin bisa dekat, kalau contoh kita compare pada caffeine, mungkin dia beza dekat 0.2, 0.3 compare dengan negara yang lain. Cuma ni kita tengoklah, kita ni nak minum kopi nak sebab apa. Mungkin kita minum kopi ni fokus. Ada orang sebab nak energy, pagi-pagi tak kena kopi tak dia pergi. Ada orang just dia suka rasa flavor kopi tu, dia juga jadikan sebagai macam minuman harian. Sebab kadang-kadang ada orang suka minum tea kan, macam orang Chinese lebih pada tea. So tengok pada orang tu macam mana. So dia depend pada apa kita punya aim. So kalau kita tengok kat sini, and satu lagi fun facts yang saya nak share. Selain dalam banyak-banyak jenis minuman, kopi ni adalah minuman yang paling tinggi antioksidan. Kalau compare, Waalaikumsalam Tuan Syahrul Nizam, sorry. Kopi ni adalah salah satu minuman yang paling tinggi antioksidan compare dengan kita punya kalau orang yang bukan Muslim bolehlah minum wine merah dengan teh hijau. Kalau kita compare dia punya komposisi, memang antioksidan lagi tinggi daripada kopi. So memang kalau orang yang minum kopi, dia lebih dapat banyak manfaat sebab antioksidan punya properties ni lagi banyak terdapat pada ni. And kebiasaannya kalau macam wine merah pun, kalau orang bukan Muslim pun, dia orang minum wine merah ni pun tak banyak sebab yalah kadang mungkin depend pada orang tu punya tolerance dengan alkohol semua benda tu. Dan satu lagi mahal jugalah wine ni. Kalau teh hijau tu, kalau mungkin orang tu tak biasa dengan, tak boleh tolerate dengan caffeine dosage yang tinggi, so dia boleh pergi pada teh. Teh biasanya dia punya caffeine punya dosage tak terlalu tinggi compare dengan caffeine. And kalau kita tengok compare lah personally antara Arabica dengan Robusta coffee, apa beza dua ni? Yang pertamanya dia datang beza kita tengok pada dia orang punya flavor ataupun rasa. Kalau Robusta ni sebab dia high in caffeine, so rasa dia agak kelat ataupun pahit sikit lah. And satu lagi sebab dia kurang sugar dengan lemak lipid dalam tu, so dia punya rasa tu ke arah yang kurang sedap sikit. Rasa kelat sikit. And kalau untuk Arabica ni dia agak manis-manis, macam light sikit, rasa dia sedap lah orang nak minum. Sebabnya dia punya kandungan, kalau kita kita buat brew benda tu lepas mesin tu, kandungan lemak dengan kandungan sugar dia dekat hampir 2 kali ganda lagi tinggi daripada Robusta punya ingredient. So sebab tu kalau kita compare in term of flavor atau rasa, taste dia tu, memang Arabica tu menang lah rasa dia sebab ingredient dalam Arabica tu. Tapi sebabnya kita fokus pada kebaikan yang ada pada Robusta tu, sebab once dia high in caffeine, dia boleh boost energy tu lebih macam lagi better lah, sebab caffeine tu boleh boost energy. Dan satu lagi sebab bila dia tinggi in caffeine, dia boleh boost energy, and dia pun lagi tinggi satu antioksidan dia, nama dia chlorogenic acid. So chlorogenic acid ni lebih banyak terkandung dalam Robusta kalau compare kita dengan Arabica. Kalau chlorogenic acid ni adalah satu antioksidan yang bagus untuk kita punya badan lah. Dan satu lagi, kalau cuma dia
Yang robusta ni tinggi chlorogenic acid, cuma kurang trigonelin. Ini pun satu antioksidan juga. Dia benda yang lebih kurang, cuma dia compound yang berbeza. Okey. So yang trigonelin kurang, chlorogenic acid tinggi. Pada kita punya robusta, arabica tu tinggi sikit yang trigonelin, chlorogenic acid kurang. So apa fungsi untuk kedua-dua jenis antioksidan ni? Kita tunjuklah satu persatu. Okey. Kalau kita tengok pada kafein, fungsi kafein adalah yang utama selain daripada untuk fokuskan bagi kita punya energi. And dia juga, kalau contohlah orang tu biasanya kalau seorang atlet, dia orang juga boleh gunakan kafein ni untuk dia orang punya energi. Kalau contoh orang tu biasa pergi exercise, ataupun orang tu marathon, dia orang boleh guna something yang ada kafein untuk boost dia orang punya energi ataupun dia orang punya fokus. Okay. And kebiasaannya kalau tengok, bila seorang professional atlet ni, dia orang pergi tournament, dia orang kena buat ujian air kencing. So dia orang juga akan check dosage kafein yang wujud dalam dia orang punya air kencing, tengok berapa tinggi. Sebab ini pun dikira antara salah satu macam drugs yang boleh improve dia orang punya performance. Dia ada satu dia orang punya tolerance level lah untuk untuk kafein ni. So biasanya kalau dia orang nak minum kopi ke atau kafein punya drink, tak kisahlah apa jenis ada kafein, dia orang kena minum awal sikit ke supaya dosage tu dalam satu dosage yang yang sesuai ataupun yang dibenarkan untuk dia orang punya activity exercise sukan tu. Kalau lebih sikit je, sure nanti sangkut dia orang punya ujian kencing, cakap dia orang ni positive drugs. Sebab kalau contoh daripada segi atlet ni, kalau macam drugs ni dia orang banyak kategori. Macam sebelum ni pun ada isu yang macam Datuk Lee Chong Wei, isu yang positive drug tu semua. Tu kadang-kadang sebab kita pun atlet pun kadang dia tak perasan. Kemungkinan macam ada certain ubat-ubat Chinese ke ataupun herba-herba Melayu ke, kemungkinan benda-benda tu kita tak sedar, tapi kita tak tahu sebab benda tu tak wujud dekat label. Yang ada certain yang barang yang mungkin bila kita test buat ujian kencing je, dia boleh bagi positif. Kerana kita tak tahu. So kita dalam tak sedar kemungkinan kita kena ada macam rasa ingin tahulah setiap benda yang kita makan, kita kena baca dia punya label. Kalau kita untuk orang biasa tak ada masalah lah. Kemungkinan kalau ada orang-orang yang macam nak join half marathon ke full marathon ke, yang memang rasa nak join tournament, dia orang kena tengok benda-benda macam ni lah. Ataupun ada orang yang join Sukma ke, so dia orang kena tahu benda-benda ni supaya dia orang tak terkantoi lah. Sebab tak terkantoi dalam arti kata yang bukan kita sengajakan kan, sebab kita tak tahu. Kita mungkin ambil fact benda tu kita tak tahu benda tu ada barang-barang yang mungkin boleh impact pada kita punya ujian kencing. Kalau kita tahu, kita elakkan lah. Kalau kita tak sedar ke apa, kalau terkena tu yang bahaya tu. Macam hari tu ada 3-4 tahun lepas lah, ada isu pemain bola dekat EPL pun ada isu pasal dia ambil fat burner untuk lose weight, tapi diuji positif drugs. Tapi ikutkan kes yang baru ni, sebenarnya benda yang terkandung dalam fat burner tu pun tak ada pun relate dengan ni untuk increase dia punya performance. So benda tu kira salah. So badan WADA tu adalah satu badan yang untuk check yang drugs tu, dia kena saman lah sebab benda tu, sebab dia buat false punya excuse. Okay, so berbalik pada kita punya kopi. Okay, so kopi ni kalau macam tadi kita tengok apa selain daripada kafein and also antioksidan yang ada pada dari chlorogenic acid dengan apa tadi, dengan trigonelin ni. Okey, apa fungsi chlorogenic acid ni? Dia ada banyak fungsi dekat fungsi badan kita. Kalau kita tengok sebab dia high in antioksidan, dia akan bantu untuk kurangkan inflammation lah. Okey, antioksidan ni apa benda? Biasa kita sentiasa dengar antioksidan. Apa benda antioksidan ni? Antioksidan adalah satu benda yang akan membantu untuk mengurangkan free radical. Free radical ni adalah satu kita panggil macam toksik yang dihasilkan oleh badan kita apabila dalam keadaan stres.
masuk keadaan stres ni tak semestinya stres kita punya emosi, tapi kemungkinan stres disebabkan mungkin badan time tu ada injured ke, ataupun terlalu banyak kena UV ray ataupun UV light, ataupun disebabkan kat luar tu banyak sangat environment factor, macam contoh jerebu ataupun haze ke, jerebu tu haze lah, jerebu tak pun banyak sangat asap-asap exhaust, benda-benda pollution, dia akan impact pada stress factor dalam badan kita. So badan kita akan menyebabkan release satu free radical ni. So bila free radical bebas ni banyak dalam badan kita, dia terkumpul, dia akan menyerang badan kita punya organ dalam badan, dan menyebabkan kita punya sistem tahanan badan akan jatuh. So bila kita punya sistem tahanan badan tu akan rendah ataupun jatuh, tu yang senang kita jatuh sakit. Bila jatuh sakit tu, kalau contoh orang tu exercise, bila kita exercise pun kadang-kadang kita kebiasaannya kita akan menghasilkan free radical bebas terlalu banyak. Itu yang menyebabkan dia orang ada risiko untuk injured. Kalau contoh tengok orang-orang yang selalu exercise, tak kisahlah pagi, petang, siang, malam, exercise. Lepas bekerja, mungkin dia bekerja as a contractor. Lepas tu petang tu dia pergi main bola ke, main badminton. Dia ada risiko untuk senang sakit, sebabnya badan dia terlalu banyak free radical. So dengan kita mengamalkan makanan yang tinggi antioksidan, macam contoh kopi, ataupun kita ambil makanan yang tinggi macam buah-buahan, sayur-sayuran yang berwarna hijau, dia akan membantu untuk increase kita punya antioksidan level dalam badan. So bila antioksidan ni dia tinggi, dia akan mengurangkan free radical dalam badan ni. So dia akan increasekan kita punya sistem tahanan badan. Okay, selain daripada tu, dia akan membantu untuk mengawal atau menjaga kita punya blood circulation. Macam mana dia akan membantu untuk menjaga kita punya blood circulation? Dia akan hasilkan satu enzim yang membantu untuk kurangkan kita punya enzim yang membolehkan kita punya hormon tu, dia akan release satu enzim yang initiate kita punya hormon untuk balancekan kita punya blood circulation. Tu macam mana dia boleh bantu untuk jaga kita punya blood circulation lah. And satu lagi, untuk orang yang ada masalah anxiety, dia juga akan activatekan kita punya GABA receptor dalam badan kita. Dalam badan kita ni ada nama GABA receptor. GABA bukan setakat kita punya GABA cafe. So GABA receptor ni akan distimulate ataupun dirangsang supaya dia akan lebih reaktif. Bila dia reaktif, dia akan kurangkan masalah anxiety ni. Dia akan, bila GABA receptor tu dia aktif, dia akan kurangkanlah dia punya hormon-hormon yang tak sepatutnya, supaya dia tak ada masalah anxiety. Cuma dia kalau contoh orang tu memang ada masalah high blood pressure ke apa, dia kena tengok juga pada dosage caffeine tu lah. Kemungkinan sebab caffeine ni biasanya dia boleh macam mana dia boleh improve kita punya energy, dia akan increase kita punya blood flow. Ataupun kita punya pumping power punya macam ni cakap, blood circulation tu dia akan tingkatkan lagi kita punya blood circulation. So bila blood circulation okey, oxygen flow pun akan jadi tinggi. So bila oxygen flow tinggi tu baru dapat energy. Tapi kalau untuk orang ada masalah darah tinggi, caffeine punya dosis ni kita kena tengok. Sebab satu hari kita ada dosis caffeine yang kita boleh tolerate dalam badan lah. Tapi depend pada orang juga. Certain orang dia ada, mungkin dia tak boleh tolerate dengan dosis yang tinggi. Mungkin dia minum setengah cup dia dah pening kepala. Kalau dosis caffeine ni satu hari biasanya dalam, saya cek mana saya punya ni, di dosis caffeine purata yang kita boleh ambil paling tinggi untuk orang dewasa 400 mg. Tu total, tak kisahlah minum kopi ke apa benda, dia 400 mg. Okey. So kebiasaannya secara average dalam minuman 3 in 1 ke ataupun kopi-kopi yang dalam cawan, dia average dalam 80 hingga 100 mg caffeine lah yang terdapat dalam tu. Melainkan memang dia ada label siap-siap, sebab ada certain produk memang dia tulis, macam contoh fat burner ke apa, dia tulis berapa banyak dosis caffeine yang wujud. So kalau orang tu ada ambil benda-benda yang macam ni, dia ambil kopi ke caffeine drinks, lepas tu dia ada ambil suplemen yang contain caffeine, cuba check dosis dia berapa. So kalau lebih daripada 400 mg, so kita kena berwaspadalah. Mungkin dia akan menyebabkan kita ni rasa pening kepala, senang datang migraine, dan kita punya heartbeat terlalu laju. So kita tengok, itu kalau kita guna untuk long term tak baik jugalah. Sebab bila kita contoh kita ada ambil benda-benda macam ni and kita exercise, so kita punya jantung tu akan pump terlalu laju daripada biasa, disebabkan kita exercise dengan kita ambil stimulan. Stimulan ni maksudnya caffeine.
So dua benda ni menyebabkan kita punya jantung dia bekerja lebih keras. So dia takut kalau kita sentiasa buat macam itu, takut untuk long term dia tak baguslah. So kalau ada orang yang buat macam tu, kita kena sama ada kita fokus minuman ataupun kita fokus pada suplemen. Okey, sebab apa? Orang nak turunkan berat badan bukan dalam jangka masa yang panjang, kejap je. Ataupun amalkan je kita punya kopi. Senang. Dosis pun tak tinggi, dalam 80 ke 100 mg. And lepas tu janganlah kita campur gula ke apa, buat kosong plain. InsyaAllah boleh membantu untuk turunkan berat badan juga. Okey? So tak susah. Selain daripada apa antioksidan yang boleh yang bantu untuk jaga blood circulation and kurangkan anxiety, dia juga akan bantu untuk increasekan kita punya insulin sensitivity badan kita. Bila insulin sensitivity badan ni okey, so bolehlah untuk kurangkan risiko kita punya untuk kurangkan risiko kencing manis. So dia pun akan membantu untuk kurangkan risiko kencing manis. Selain daripada itu, dia boleh juga untuk kurangkan kurangkan fat, kurangkan lemak dalam badan dengan cara increasekan heat production dalam badan. Sebab bila kita punya blood circulation cantik, so heat dan transfer pun, sebab pumping power tu ada, energy level tu meningkat, so heat dalam badan tu ataupun metabolism tu akan jadi meningkat juga. So ada kaitan dia untuk turunkan berat badan. Okey, and satu lagi, biasanya kafein juga membantu untuk increasekan kita punya memory ataupun fokus. So kebiasaannya kalau budak-budak sekolah ataupun study masa uni, kita akan gunakan minum kopi ni untuk study tengah malam, untuk fokus. Memang dia akan increase kita punya alertness dengan fokus, supaya apa yang kita nak buat ataupun kita baca tu senanglah. Sebab bila kita alert, kalau kita tak alert, kita baca pengantuk-ngantuk, susah nak nampak, susah nak dapat. So bila kita minum kopi, dia akan improve kita punya alertness dengan fokus, supaya apa yang kita baca ataupun kita pelajari itu senang masuk. Selain daripada kita minum ataupun ambil minyak ikan ataupun omega 3. Okey. So satu lagi antioksidan, selain daripada itu, antioksidan yang ada dalam kopi ni juga akan membantu untuk kurangkan risiko liver cancer, iaitu cirrhosis. Memang ada banyak research yang diorang buat yang menyatakan memang kita amalkan kopi ni ada mengurangkan risiko liver cancer, iaitu cirrhosis. Memang diorang buat dekat human test lah, dengan animal test pun diorang buat juga. So kat sini banyak kita panggil kebaikan yang kita boleh dapat daripada minum kopi ataupun kafein tu sendiri, dengan antioksidan properties yang wujud dalam kita punya kopi. Yang pertama ni tadi, boleh jaga kita punya blood circulation, selain daripada bagi energy, and dia juga boleh membantu untuk kurangkan risiko kencing manis, dan boleh untuk kurangkan berat badan juga. Okey. So kita seterusnya kita pergi tengok, sebab dalam gambar kafein, selain daripada kita gunakan robusta, kita juga ada tongkat ali dengan kita punya ginseng. So apa kebaikan ataupun apa benda sebenarnya tongkat ali ni? Sebab tongkat ali ni kebiasaannya wujud dekat negara-negara Asia lah, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, semua ni. And benda tongkat ali ni dia memang sangat-sangat sinonim untuk orang Asia, yang biasanya digunakan sebagai untuk boost kita punya energy, ataupun untuk tenaga batin lah. Biasanya kalau orang-orang Melayu ni cakap memang untuk dia orang punya tenaga lelaki. Kenapa dia boleh? Sebab dia orang dalam tongkat lin ni memang ada chemical properties yang boleh membantulah untuk improvekan kita punya male function punya fungsi dalam badan. Okey. Sebab selain daripada tu, macam tongkat ali dengan ginseng ni memang ada satu jenis kita panggil adaptogen. Macam sebelum ni saya pernah share dekat dekat Facebook. Adaptogen adalah satu benda yang satu perkara yang kita punya herba-herba ni ada membantu untuk meningkatkan keupayaan badan kita adapt dengan situasi yang kita perlukan. Contoh dia kalau kita ambil
contohlah badan kita time tu tengah letih ataupun lesu. So once kita ambil something yang high in anti adaptogen punya properties, dia akan meningkatkan energi kita. Macam kita ambil caffeine ataupun kita ambil tongkat ali dengan ambil ginseng. Sebab biasanya ginseng atau tongkat ali akan increase kita punya energy level. Tapi tak semestinya dia akan boost kita punya energy setiap masa. Mungkin kalau kita tengah terlebih energy, dia akan balancekan balik. Sebab bila badan kita ni, dia perlu, kalau orang Chinese cakap yin and yang lah, dia kena balance. Kalau terlebih sangat tak bagus, terkurang sangat pun tak bagus. Sebab tu kita kena ambil makanan-makanan atau herba, makanan-makanan sampingan lah macam ni, functional food yang membantu, yang ada fungsi adaptogen supaya kita boleh adapt. Yang satu lagi, biasanya kalau adaptogen ni kita fokus pada untuk stress level. Sebab kalau orang tu terlalu stres, macam mana dia nak, kita panggil apa, nak manage dia punya stres lain daripada dia lepaskan secara, mungkin dia menjerit ke, dia shake kat kawan-kawan ke, ataupun dia cuba alih fokus dia, ataupun dia fokus pada makanan. Kita juga boleh amalkan function food macam ni, macam tongkat ali ataupun ginseng ni, untuk bantu badan kita increasekan kita punya capacity ataupun cara untuk mengatasi mengawal kita punya stress level. Sebab stres ni sekarang banyak faktor. Lagi-lagi macam sekarang ni, time COVID kita stres, especially pasal duit lah, kan. Kita tak boleh bekerja macam biasa. Contoh kalau orang tu still bekerja, kita mungkin company terpaksa cut kita punya salary in half, or tak kisahlah macam mana dia punya distribution. Sebab yalah, company pun tak boleh nak utilize kita, sebab ada yang kena work from home, ada yang kena, mungkin kalau ada yang kerja bahagian kilang production, so dia terpaksa cut down dia punya orang, sebab nak tak boleh ramai-ramai dekat kilang semua, kan. So time gini kita dah terlalu stres sebenarnya. Macam mana aku nak bayar aku punya hutang-hutang, kalau ada family macam mana aku nak tanggung anak bini. Kita stres tu satu. Kemungkinan kita stres disebabkan kalau kita tengah kena bekerja, kita stres dengan demand kawan-kawan atau demand kita punya orang atasan. Tak pun kita stres dengan kita stres balik dekat jalan raya, stres balik kerja semua tu, kan. So terlalu banyak stres dalam hidup kita. So kita cuba amalkan, ambil something yang ada adaptogen properties ni, insya-Allah dia akan membantu kita untuk kawal ataupun meningkatkan kita punya keupayaan diri untuk kawal kita punya stress level. Adakah tongkat ali selamat untuk orang yang mengidap sakit jantung? Tongkat ali memang tak ada masalah, sebabnya tongkat ali ni dia tak macam kafein. Kalau kafein, dia akan stimulate ataupun kasih vitamin jantung tu berdegup lagi kuat. Tapi kalau tongkat ali ni, dia tak ada ke arah tu. Dia just macam saya cakap tadi, sebab dia adaptogen properties, dia akan bagi tenaga ataupun bagi macam balance kita punya blood circulation tu semua ikut keperluan badan. So dia, bagi saya, ikutkan memang tak ada masalah lah. Cuma kalau contoh dia ada contradict dengan mana-mana ubat doktor, yang itu kena check. Kalau contoh kita minum ubat doktor tu, memang kita kena check. Sebab kemungkinan herba-herba ni ada contradict, dia ada macam berlawan dengan sifat ubat-ubat doktor yang doktor bagi. So kita kena tanya doktor lah. Tapi kalau daripada segi macam bagi pumping power jantung kita tu, insya-Allah tak ada. Kita melainkan kalau kita ambil kafein, yang tu kafein drink kena kurangkan lah. Sebab bahaya jugalah kalau orang tu dah buat bypass ke apa, dia push. Sebab bila orang dah ada masalah jantung ni, dia punya condition jantung tu agak lemah. So kita kena berhati-hatilah untuk makan ataupun melakukan aktiviti tu. Okey. So kalau macam tongkat ni tu, selain daripada dia ada adaptogen punya properties, dia macam saya cakap dah awal, dia boleh tingkatkan kita punya testosteron punya hormon. So bila hormon lelaki ni dalam keadaan yang optimum, badan kita boleh, sebab hormon lelaki ataupun testosteron hormon ni, dia bukan fokus pada hubungan kelamin ataupun seks saja. Sebab kalau tak kisahlah, kalau testosteron hormon ke ataupun hormon perempuan macam estrogen, dia banyak fungsi. Sebabnya kalau macam contoh fokus pada testosteron hormon, macam hari ni kan hari lelaki sedunia. So kita fokus, kalau macam testosteron hormon ni, selain daripada untuk kita fungsi untuk energi, untuk sperm quality, dia pun juga fokus pada untuk kita macam untuk kita punya rambut, untuk kita punya masculinity, macam badan kita bentuk lelaki. That's why kalau contoh ada perempuan yang cocok
hormon lelaki, that's why dia boleh jadi muscular. Ataupun kalau memang perempuan tu dia punya hormon testosteron tu dia lebih reaktif daripada dia punya hormon perempuan, sebab tu ada perempuan yang boleh jadi ada muscle. Dia sebab memang kalau perempuan, kalau dia pergi gym angkat berat, dia tak mungkin ada muscle macam lelaki yang berbentuk-bentuk tu. Dia just jadi muscle, dia jadi firm je, dia tak menggelebih. So jangan risau kalau ada perempuan yang fikir dia nak pergi angkat benda-benda berat, dia akan jadi lelaki, tak ada. Melainkan memang orang tu jenis yang badan dia punya testosteron hormon dia tu dia reaktif sikit. Dia memang dia lebih aktif compare dia punya hormon perempuan. Itu mungkinlah dia akan jadi ada muscle sikit. Okey? Okey, selain daripada itu, kita tongkat Ali juga membantu untuk kita boleh gunakan sebagai anti malaria atau anti kanser jugalah. Ni anti kanser ni banyak jenis kanser yang kita boleh kurangkan risiko. So kita boleh gunakan as a prevention step. So maksudnya kita minuman kopi yang ada ginseng dengan tongkat Ali ni bukan sekat kita minum kosong just untuk penuhi kita punya tekak kita je. Just boleh juga kita gunakan untuk membantu untuk tekakkan kita punya sistem pertahanan badan dan kurangkan risiko penyakit. Okey, selain daripada tu juga tongkat Ali pun bagus juga untuk kurangkan risiko kencing manis dengan osteoporosis. Tengok daripada tadi dalam kopi ada antioksidan yang membantu untuk kurangkan risiko kencing manis, tongkat Ali pun ada. Satu lagi yang bestnya yang ini ada kurangkan risiko osteoporosis. Osteoporosis ni adalah satu penyakit di mana kita punya tulang tu rapuh. Ni memang lagi-lagi perempuan memang ada risiko untuk ada masalah tinggi osteoporosis ni, especially bila dia dah menopause. Sebab bila menopause, hormon perempuan tu kurang, dia menyebabkan badan tu riliskan kalsium tu lebih dalam kita punya badan. Sebab tu biasa perempuan memang tinggi risiko osteoporosis. So selain daripada kita sentiasa amalkan makanan yang tinggi kalsium ataupun minum susu hari-hari dari produk, kita boleh ambil makanan yang ada tinggi dengan tongkat Ali juga untuk prevent osteoporosis juga. Sebab tak semestinya tongkat Ali ni fokus pada lelaki saja, perempuan boleh gunakan. Sebab adaptogen ni dia akan adapt ikut situasi, siapa yang minum ataupun siapa yang amalkan. Kalau perempuan ikut perempuan punya properties lah, kalau lelaki ikut lelaki punya properties. Okey, kalau tengok pada ginseng ini pun sama juga, dia akan bantu untuk tingkatkan kita punya energy level. Okey, and akan tingkatkan kita punya sistem pertahanan badan juga. Dia lebih kurang sama. And tengok sekarang tiga-tiga kita ada antioksidan yang ada dalam kita punya kopi, ginseng ada dengan tongkat Ali boleh membantu untuk kurangkan kita punya risiko kolesterol dengan gula. So ada kurang risiko, tiga-tiga benda ni akan membantu untuk kurangkan risiko. So ada orang, kalau orang tu memang ada masalah kencing manis ataupun ada risiko tinggi lah, kita boleh gunakan ini sebagai prevention step. Okey. Selain daripada tu, dia juga, sebab ginseng ni juga boleh improvekan kita punya cognitive function, maksudnya kita punya pemikiran. Selain daripada kafein ataupun antioksidan yang ada pada kita punya kopi, ginseng juga akan membantu untuk improve kita punya cognitive function. So kalau orang tu nak study ke apa, dia boleh juga amalkan kita punya ginseng, something yang ada ginseng lah, macam kita punya kopi gaba ni. Satu lagi ada yang berkaitan dengan lelaki, iaitu erectile dysfunction lah. So maksudnya mati pucuk. Kalau nak tahu, hampir 7/10 orang lelaki yang 40 tahun ke atas dekat Malaysia ni, memang ni dia punya ratio lah, 7/10. 40 tahun ke atas orang Malaysia memang ada masalah erectile dysfunction. So maksudnya kalau contoh dalam satu jabatan tu, umur 40 tahun ke atas, 7 orang daripada 10 orang dekat tempat tu ada risiko kena erectile dysfunction ni. So kenapa? Sebab erectile dysfunction ni biasanya ada kaitan dengan mungkin masalah kesihatan. Satu lagi mungkin kita terlalu stres ataupun kita punya blood circulation tak okey, ada masalah saraf. So itu akan menjadi salah satu faktor ataupun punca kenapa orang tu ada risiko kena erectile dysfunction. Satu lagi faktor umur jugalah. Bila kita meningkat usia, biasalah bila kita meningkat usia, kita punya organ pun dah tak berapa cantik. So tak berapa cantik, sebab tu dia risiko kena erectile dysfunction ataupun mati pucuk ni sendiri. So sebab tu kita kena cari something, cari sesuatu untuk protection, supaya kita tak ada dalam golongan 7 orang daripada 10 orang tu. Takkan kita nak biarkan diri kita, aku terima je, aku reda je. Itu tak boleh, sebab Allah pun nak memberikan kita sesuatu dengan kita berusaha.
Tak adalah kita berusaha tu, kita just dengan cara kita berdoa semata-mata. So dengan cara kita exercise ke, kita makan suplemen, jaga makan, semuanya sebagai asbab kita untuk kurangkan risiko kita untuk kena benda-benda ni. Sebab benda-benda ni memang ada, kita panggil, ada fakta ataupun ada figure yang menunjukkan memang kita memang ada risiko yang besar, sangat tinggi. Erectile dysfunction ataupun kalau contoh yang relate dengan lelaki ni, prostate cancer, benda-benda ni kita sangat-sangat tinggi risiko. Ataupun contoh benda paling mudah untuk lelaki, kencing tak tos. Maksudnya bila meningkat usia ni, bila dia ada masalah prostate cancer, prostat tu dah membesar, dia akan menyebabkan kita kencing tu dia akan macam dia tak keluar habis. Bila tak keluar habis, kalau contoh orang tu nak sembahyang, benda payahlah. Dia terbatuk sikit ke, dia tunduk sikit je, mungkin terkeluar kencing. So menyebabkan dia jadi was-was nak solat. Contoh nak solat kat luar rumah pun payah sebab dia kena fikir. Ada tak ni, aku ni suci tak suci, aku ni pakai ni okey tak okey. So benda-benda ni memang kerap berlaku. And kebanyakannya orang lelaki ni memang kadang-kadang dia, bukan kadang-kadang, memang kebiasaannya lah. Kalau macam contoh saya masa dekat hospital, kalau jumpa pesakit lelaki lah, tak kisahlah apa jenis penyakit yang datang, masa saya nak buat consultation, memang kebiasaannya kalau dia bawa isteri, memang kita akan 24 hampir setiap masa consultation tu kita akan borak dengan isteri, bukan dengan lelaki. Sebab biasanya lelaki ni ego. Kadang-kadang dia tak nak dengar cakap orang. Cakap bini pun tak nak dengar, apatah lagi cakap orang lain, macam orang yang dia tak kenali. So lagi susah. So that's why kebiasaannya daripada segi kita panggil kesedaran ataupun tahap kesedaran diorang untuk menjaga diri diorang ni agak rendah. Cuma diorang ni kesedaran diorang untuk jaga kesihatan ataupun jaga keselamatan family diorang tu diorang lebih utamakan. So kalau macam anak-anak tu yang dengar ataupun isteri-isteri yang dengar kat sini, cuba kita bantu si suami dengan cara mungkin kita boleh nasihatkan dia orang atau belikan hadiahkan sesuatu pada mereka yang hadiah tu boleh membantu dia orang untuk kurangkan risiko kena mati pucuk ni ke ataupun prostate cancer. Tak susah pun. Betul. Ayat kencing tak lawas. Itu ayat paling mudah yang biasa kita gunakan dekat bila kita cakap. Sebab memang masalah kencing tak lawas ni benda yang sinonim berlaku kat lelaki. Kalau macam perempuan biasanya masalah kencing kotor. Kalau ayat medical dia UTI. So dia depend pada orang. Kalau macam UTI tu dia punya sebab kenapa perempuan ni ada masalah UTI ni biasanya sebab dia punya selalu air kencing dia lebih pendek daripada lelaki. So sebab tu dia orang lebih senang ataupun lebih kerap kena jangkitan kuman kalau compare dengan lelaki. So Allah jadikan kita dengan cara yang berbeza-beza, dengan ada benda yang perempuan selalu dapat, lelaki selalu dapat. Okey. So berbalik pada yang apa yang wujud macam tadi kan. So tengok dalam kita punya kopi yang ada pada gambar kopi ni, ada 3 benda yang sangat-sangat bagus untuk kita amalkan hari-hari, and benda tu sangat-sangat dekat dengan kita. Sebabnya kenapa? Kalau sebagai contoh tadi saya cakap, selain kalau kita minum kopi tu sebagai sumber tenaga ataupun nak kasi kita fokus, especially kalau orang tu kena pagi-pagi dah kena bangun pukul 5, pukul 6 pagi nak kena buat kerja rumah, lepas tu nak kena drive pergi tempat kerja. So dia boleh ambil kopi ni untuk fokus, untuk dia bawa kereta dengan selamat. Sebab macam kebelakangan ni, masa PKP ni walaupun jalan lengang, tapi memang hampir setiap hari saya nak pergi ulang alik kerja, mesti ada je accident yang menyebabkan terbalik lah. Dia maksudnya benda ni, kemalangan ni selalu berlaku lah. Kemungkinan mungkin dia ada masalah microslip ke apa kan. So kita boleh amalkan kopi ni sebagai pembantu untuk kita sentiasa alert, and kita boleh amalkan kalau kita nak drive jauh-jauh ke, kita sediakan satu gelas dan satu botol kita letak kat tepi. Kita boleh amalkan. Dan selain daripada tu, yang pasal nak kaitkan yang paling penting adalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol, yang memang kita tahu memang kat Malaysia ni memang ini adalah 3 penyakit silent killer yang kita semua orang memang ada risiko. Ada risiko untuk kena 3 penyakit yang 3 serangkai ni. Salah satu, kalau ada salah satu, mungkin kita akan tarik lagi 2 kawan baik dia ni. So dengan kita amalkan minuman yang ada ginseng, tongkat ali dengan antioksidan yang wujud pada antioksidan properties yang wujud pada kopi yang robusta ni, dia akan membantu untuk kurangkan risiko kita kena kencing manis dan kolesterol. So tak susah. Cuma dia kalau kita nak gunakan minuman ni secara long term, janganlah
kita letak susu pekat ke susu cair banyak-banyak macam kita minum kat kedai tu, yang tu jadi tak elok lah. Elok-elok kita nak amalkan benda cara sihat, tapi kita tuang benda-benda yang tak sepatutnya, tak gula banyak-banyak pula. Itu tak cantik tu. Kalau boleh kita minum secara, macam kosong je lah. Itu okey lah, kita nak amalkan amalkan harian. And kalau contoh kita memang nak juga letak sikit macam perasa ke apa, kalau tak kena, kalau guna artificial sweetener tak lepas juga piawaian, rasa dia tak sedap juga, boleh letak sikit. Cuma nanti dekat makanan tu kita jaga. Kita kurangkanlah makanan yang bergoreng, makanan yang berminyak, bersantan ke ataupun fast food, elakkan ataupun jauhi. Supaya dengan minuman yang kita ada, kita alter sikit, dengan letak kita punya, mungkin letak creamer sikit ke ataupun letak susu pekat sikit ke, dah membantu. Sebab kita nak amalkan yang minuman ni, minuman yang sedap ataupun minuman yang bagus untuk kesihatan. Cuma kadang-kadang kita letak benda-benda yang gula, benda-benda ni yang tak sihat, tu yang menjadikan minuman tak sihat. So bagi saya, gambar kafe ni sangat-sangat special sebab dia ada dua benda extra, ginseng dengan tongkat ali, yang yang kebiasaannya kalau macam nama-nama besar punya kopi kat luar tu, dia orang tak ada dua benda ni. So kita ni ada extra yang kita boleh share kat kawan-kawan, pada kawan-kawan yang penggemar kopi. Selain dia orang minum kopi just untuk energy, dia orang boleh amalkan kopi kita untuk bagus untuk dia orang kesihatan. So tak rugi dia orang change ataupun tukar, sebab harga pun lebih kurang je dengan harga dekat pasaran, tapi kita ada extra benefit. So tak susah pun. Kalau contohlah satu lagi, kita boleh buat extra income. Kalau contoh kita beli Nescafe ke Old Town ke, kita just sumbang pada orang tu je. Kalau kita kita minum kita punya ni and kita jual kat kawan-kawan, kita minum sambil kita dapat duit juga. So tak rugi. Betul kat sini ada orang cakap pasal Reborn Cream dengan Max Steel boleh membantu untuk kurangkan risiko tadi tu lah, yang mati pucuk, prostate cancer tu semua. Itu kita boleh selitkan juga untuk topik yang untuk hari ni lah. Untuk topik bersemangat. Nah, tengok saya pegang macam ni lah, tu yang kuat sikit dia punya suara tu. Lepas ni saya kena sentiasa bawa earphone ni lah, sebagai saya punya mic senang sikit. Tak adalah saya nak dekat sini kan, muka saya besar dah lah, muka saya banyak jerawat. Jauh sikit, tersuruk sikit saya berjerawat. Okay, so itu kita boleh tekankan kat kawan-kawan kita yang penggemar kopi. Kalau contoh orang tu dia cakap sedap ke kopi ni, tak apa, suruh dia orang try, bagi dia orang satu sicip rasa macam mana rasa. Saya rasa memang okey, sebab saya ni memang orang yang tak suka kopi. Orang saya rasa macam rasa okey, tak rasa dia macam tak terlalu kuat sangat dia punya caffeine tu, and saya perisa tu okey lah, bagi saya memang acceptable untuk orang yang tak suka sangat kopi ni. Sebab memang kalau kat rumah memang boleh kira dengan jari lah kalau saya minum air manis. Saya minum tu pun sebab ada orang tolong buatkan. Kalau orang tak buatkan, memang saya akan ambil kosong. Kalau duduk rumah mak dengan mak saya, memang mak saya cakap minum petang ke apa, kau tak payahlah buatkan dia ni air manis, air kosong cukup dalam rumah ni. Itu memang saya lah. Okay. So ada tak apa soalan yang berkaitan dengan kita punya kopi, ataupun soalan ni pun tak ada masalah, saya boleh raikan. Ada persoalan? Tak terlambat lagi lah kalau kita nak ajak kawan-kawan kita beralih arah atau bertukar angin daripada kopi-kopi ataupun minuman-minuman yang memang mainstream, kita ubah pada kita punya gambar kafe. Saya rasa memang tak terlambat lagi, especially sekarang memang waktu PKP ni, orang yang masih duduk rumah, memang banyak masa kat rumah. So memang waktu-waktu yang kita panggil tepat lah untuk kita perkenalkan ataupun kita nak kenalkan benda baru pada dia orang. Sebab kadang-kadang dia orang dah bosan minum benda sama, rasa benda sama, and dia orang juga kadang nak juga rasa kelainan. Macam biasanya kan, macam awal-awal masa PKP tu ada orang buat resepi barulah, dalgona cake, dalgona apa dah, air tu lah, kan macam-macam dia orang cuba resepi baru kan. So ini kira kita perkenalkan benda baru kat dia orang, daripada kita macam boba tea pun sekarang macam tea life, macam-macam dia orang dah cuba nak attract orang, cuba dia orang punya produk tu macam-macam jenis cara. Biskoti punya flavor pun semua dah muncul. So macam mana kita nak attract kawan-kawan kita ni, dengan cara kita cakap
Apa beza dia? Apa bagusnya ataupun kelainan yang ada pada gambar kafe ni dengan kopi-kofi yang lain? Padahal benda fungsi sama aja. Awalnya memang kopi ada yang ada kafein. So kafein tu benda asas. Kita terangkan kafein macam biasa. Cuma kita tolak pada benda yang apa nama? Dan jom soal sama kita. Siapa nak ajukan soalan, tak ada masalah. Saya boleh raikan. Sebab memang fokus tajuk kopi ni memang sangat simple. Memang sebab dia fokus pada 3 ingredient utama je. Yang 3 ingredient utama ni memang sangat dia punya fungsi macam berkait rapat. Dia ada benda yang kita panggil bertindih lah. Boleh bantu untuk energy level, ada adaptogen punya properties yang membantu untuk balancekan kita punya stress, kawal kita punya stress semua tu. Okey, tak ada soalan lagi. Adakah Gabasilin untuk pengidap kencing manis? Macam saya cakap tadi, sebab kalau kita tengok kandungan gula dalam ni, sekejap saya tengok Kalau kita tengok, sebab sini dia tak tulis content of sugar berapa, sebab memang kita tak gunakan sugar, kita gunakan creamer dalam ni. So cuma creamer tu lemak, fat lah. So kita kena berhati-hati jugalah daripada segi content of total fat yang kita ambil dalam satu hari. Cuma kandungan dia pun tak tinggi sangat, just 4.5 gram saja. So tak ada masalah. Cuma sugar kat sini dia fokus, dia tak tulis spesifik sugar intake dalam kita punya ni. Cuma kita boleh tengok total sugar 4 saja tadi. Itu. Konten sugar sebab orang kencing manis, sebenarnya kita boleh ambil up to, depend pada dia punya dia punya sugar level lah. Berapa banyak sugar level, berapa bacaan sugar dia. And kandungan gula yang dia boleh ambil dalam minuman saja, kita fokus biasa dalam 20 gram ataupun 30 gram. So daripada sini memang konten sugar memang tak ada. Memang tak guna sugar daripada added sugar. Kita just sugar daripada kita punya robusta tu sendiri. So macam natural sugar. So ini memang tak tinggi. Kalau kita ambil 1 ataupun 2 pun biasanya tak ada masalah. Kalau kita tak letak extra sugar sendiri. Maksudnya letak sugar kita letak sudu 1 sudu ke 5 sudu ke 3 sudu, itu jadi masalah lah. Tapi kalau kita just gunakan ni saja, insya-Allah tak ada masalah, selamat. And benda ni sama juga macam minuman yang lain, dia tengok pada kita punya food labeling. Kalau apa-apa benda yang kita nak amalkan, kita tengok pada food. Ni tak nampak sikit kot sebab kita punya packaging ni agak kilat, susah sikit nak baca. Kita tengok the food label, berapa banyak content sugar. Kalau contoh orang tu ada kencing manis, tengok berapa kandungan gula yang ada pada apa yang dia makan tu. Contoh dia minum minuman air tu, ada berapa banyak gula dia. Sebab orang ada kencing manis, dia tak ada langsung macam elakkan langsung minuman yang ada macam bukan gula lah, karbohidrat. Sebab gula pun basically karbohidrat. Dia kena still ada karbohidrat untuk badan dia supaya dia tak kena hypo. Kalau hypo pun bahaya juga, nanti kan dia pening kepala, pingsan, jatuh kat mana-mana pun payah. So untuk jawapan tu insya-Allah selamat. Memang dia tak ada masalah. Cuma tak untuk orang yang ada masalah darah tinggi ni, dia kena tengok dia orang punya bacaan darah tinggi tu, sebab ada kafein. Yang kebiasaannya kalau orang darah tinggi tak kontrol ni, memang kita tak galakkanlah minum kafein ni, kan nanti lagi bahaya. Ada lagi soalan? Sama-sama. Jangan malu, jangan segan nak bertanya. Sebab memang kalau boleh, macam contoh orang tu risaulah, dia nak amalkan makanan, sesuatu benda, satu makanan. Cuba praktiskan, baca kita punya food label. Apa yang ada tu kita fokus pada dia punya per serving. Tengok bahagian per serving, apa yang ada terkandung dari situ, kita tengok. Kalau contoh orang tu ada kencing manis, dia risau pasal dia punya sugar level, check. Sekurang-kurangnya dalam 20 ke 30 gram, depend pada dia orang punya kawalan gula satu hari lah. Okey? Tak ada lagi soalan ke? Kalau tak ada soalan, saya nak bagi laluan pada anda semua untuk makan tengah hari ataupun nak sambung masak. Saya tunggu lagi dalam setengah saat lah. Ya betul. Terima kasih cikgu, supaya
fokus kat, tolong highlight kan apa yang saya komen dekat ni, apa yang saya cakap dekat komen. Nak turun badan, Gifil bantu. Jap. Sebab nilai kafein yang ada pada gambar kafein kita tak tulis secara spesifik. So dia depend pada badan kita punya toleration. So sebab average untuk minuman 3 in 1 biasanya dalam 80 ke 100 mg kafein dalam satu sachet atau satu cawan. So macam saya cakap tadi, berbalik pada apa yang saya cakap awal-awal, satu hari maksimum untuk orang dewasa ambil kopi ataupun kafein punya drink 400 mg. So kalau contohlah kita ambil pukul rata sama ada ni 100 ataupun 80 mg, kita boleh ambil sampai 4 sachet untuk membantu. So adakah itu menjawab? Sebabnya memang bila 3-in-1 punya ni diorang takkan label berapa banyak active ingredient tu wujud dalam dia punya dalam diorang punya produk. So memang kalau kita average, memang kalau ikut study, memang kebanyakannya mana-mana minuman 3-in-1 ataupun kopi dalam satu sachet satu cawan tu memang macam 80 hingga 100 mg. So that's why kalau Robusta ni lagi tinggi in caffeine, so lagi better lah dia punya ni. Ada lagi beberapa soalan. Cuma dia tengok juga pada kita punya kita punya kadar kemampuan untuk minum kopi dan Nescafe tu. Kadang-kadang ada orang mungkin dia minum dua sachet ataupun 2 cawan je dah pening kepala. Kalau macam tu jangan push lagi. Takutkan nanti pening kepala susah pula nak exercise. So ikut pada kemampuan lah. Maksimum memang 4. Kalau kita minum 3-in-1 punya kopi Nescafe memang 4 lah. Okey. So memang kalau macam mana kita nak tahu orang tu mampu tak minum sampai 4 atau 400 mg tu, tengok. Kalau kita minum je, heartbeat kita ni tiba-tiba walaupun dia duduk je, laju tak kita punya heartbeat. Kalau laju tu, macam contoh kita tengah duduk belum nak exercise lagi dah laju, maksudnya kita tak boleh tolerate lah tu. Yang satu lagi, kalau kita punya caffeine dosis terlalu tinggi dalam badan, ada orang yang dia akan jadi baran sebab badan dia panas. Kan fungsi kafein dia akan increase metabolisme badan. So kalau kita terlalu tinggi and kita tak gunakan kafein tu, energi yang wujud dalam kita simpan dalam badan tu, kita tak gunakan sebaik mungkin daripada segi kita punya buat kerja rumah ataupun exercise, akan ada kemungkinan kita senang mengamuk. Kalau perempuan nak ambil, habislah lelaki kat rumah tu. Tak ada lelaki, anak kena kesian dia orang. Tapi memang ini benda yang memang benda betul-betul berlaku. Sebab selama ni memang bila saya nasihatkan orang-orang yang nak lose weight, ada yang ambil caffeine ataupun stimulan punya produk, memang dia jadi macam ini. So kita kena tengok. Kalau ada rasa pening-pening pada pemula minum tu, kenapa ya? Itu kemungkinan orang yang biasa jadi macam ini, saya cakap tadi lah, dia sensitif dekat caffeine punya drinks. Dia tak biasa, mungkin dia memang jenis orang yang tak boleh tolerate dengan dosage caffeine yang tinggi. Kalau dia nak amalkan, boleh kita slowly perkenalkan kopi ni pada diri kita. Mungkin jangan start dengan satu sachet tu habiskan, kita buat setengah sachet ke minum. Lepas tu nanti esok ataupun 2-3 hari kita increase dia punya dosage. Lama-lama biasanya kita boleh tolerate. Tapi memang kalau sangat-sangat sensitif, memang sama ada kita elakkan ataupun kita kurangkan dia dosage lah, ikut pada dua. Sebab itu perkara biasa. Sebab biasanya orang pening-pening tu memang sebab orang tu memang dia tak boleh tolerate sangat dengan dia punya kafein. Sama macam situasi orang tak boleh minum orang tak boleh minum susu. Kadang minum susu dia jadi sakit perut lah, muntah-muntah ke apa. Dia lebih kurang macam itu. Sebab ada orang yang dia tak boleh tolerate dengan benda tu. Okay, ada lagi soalan tak? Jangan segan-segan, tanya je soalan yang relate dengan kopi ni ataupun luas sikit pun tak ada masalah. Saya boleh tolong jawab. Sebab senang. Lagi-lagi live macam ni, kadang-kadang kita tak ada rezeki nak tengok kan. Terpas tengok ulangan, so tak dapat peluang nak bertanya. Sebab yalah, nak tanya orang yang kita panggil orang yang ahli dalam bahagian makanan ni berbeza. Heavy added to coffee. Itu biasa. Ini tak terganggu tak sekiranya ada masalah kesihatan, contoh masalah jantung.
Macam saya cakap tadi, kalau orang tu ada masalah jantung ataupun high blood pressure, memang kita tak galakkan sangat untuk kita ambil coffee Nescafe ataupun caffeine drink ni. Sebab benda tu dia akan trigger ataupun menyebabkan kita punya blood pressure tu akan jadi lagi tinggi. Cuma kalau orang tu memang coffee drinker yang memang hardcore punya, memang daripada macam zaman-zaman muda memang dah minum, mungkin kita boleh suggest dia orang untuk kurangkan dosage. Tapi memang kalau orang tu memang daripada awal tak minum, memang kita tak galakkan lah. So memang ada kemungkinan efek. Ada kemungkinan memang akan efek lah kita punya blood pressure tu. Dan satu lagi, bila minum pada waktu yang petang-petang sebelum nak tidur tu, dia kacau waktu tidur kita. So menyebabkan kita punya jantung pun tak cukup rehat, pun jadi kacau juga kita punya blood pressure. Banyak. Harvey addicted to coffee. Satu hari boleh sampai 5 sachet. Yang ini macam saya kata, dia kalau elok-eloknya kawal pada 4 lah Harvey. Jangan lebih. Nanti kan untuk long term kita punya jantung tu penat, dia bergerak, takutkan jadi benda lain. So better kita ikut pada dia punya dosa yang selamat. Ambil 4. Kalau boleh kurangkan pun okey juga. Kalau tak nak minum kopi, macam contohlah susah nak kurangkan, ubah pada macam contoh minuman yang keempat tu, kurangkan dia punya sachet tu, buat setengah. Yang tolong bancuh tu jangan bagi tu, buat setengah. Tolong malam. Betul tu, banyak sangat tu. So kita tengok juga, sebab apa pun makanan ataupun minuman yang kita nak amalkan hari-hari, kita memang tak boleh makan secara berlebihan. Walaupun benda tu memang ada kebaikan. Kepada ibu yang menyusukan, maybe boleh minumkan bagai Yang ini saya tak galakkan sangat, sebab kafein dia boleh masuk atau meresap pada susu susu ibu. So bila susu tu ada kafein, nanti kan anak tu tak boleh tidur, kita akan stres. Dia akan stres, tak cukup tidur, kita pun susah nanti kan, macam-macam susu akan drop, emosi terganggu kan, jadi kan depression masa pembantang pun payah juga. Itu baca tadi kafein boleh membantu setengah orang tu ada masalah migraine. Yang ini sebab tadi saya cakap, sebab kafein dia ada juga macam kafein saya tak pastilah, sebab sebab saya tahu kafein kenapa dia boleh ni, sebab dia boleh bantu stimulatekan kita punya fokus ataupun memory function, cognitive, kita punya brain function ni akan stimulate jadi lagi elok ataupun okey. Sebab tu kita boleh kurangkan cikgu tadi tanya, cikgu mana saya cek balik cikgu tadi. Migraine. Yang ini kena check balik, sebab kebiasaannya orang yang ambil kafein ni akan ada risiko lagi kena migraine sebenarnya. Yang tu saya kena check balik supaya saya tengok betul ada tak study benda tu. Yang kebiasaannya kalau orang ada migraine ni, dia memang sensitif sikit yang kafein. Yang tu saya kena check balik cikgu. Lepas ni mungkin next punya meeting ke apa, saya boleh share balik lah. Okey, saya rasa untuk soalan itu kira yang last kot yang Cikgu Fatanah ajukan. So saya harap saya punya live ni membantu anda semua daripada segi macam mana kita nak perkenalkan kopi ataupun gambar kafe ni pada kawan-kawan kita, dan macam mana kita nak convert diorang daripada diorang minum kopi kosong saja kepada kopi yang jauh lebih baik ataupun memberi manfaat pada diri diorang dan diri kita jugalah. Sebab diri kita selain daripada menjual, kita boleh masuk duit jugalah. Okay, so insyaAllah harap-harap benda ni berguna pada anda semua, and apa yang kurang tu datang pada saya. Kalau macam ada benda-benda yang anda ingin tahu ataupun ekstra, just DM pada saya punya Facebook supaya saya boleh take note. InsyaAllah nanti for next live bila saya boleh gunakan benda tu untuk saya tekankan ataupun saya mention lah pada live yang seterusnya. Okay, so terima kasih pada yang sudi mendengar sampai penghujung rancangan ni. Jangan lupa share and also kongsi pada kawan-kawan supaya benda ni boleh membantu anda semua. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. And selamat menjamu makan tengah hari. Bye.